Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua dan salam sejahtera. Selamat berpuasa. Saya rasa anda semua dah bersedia untuk melakukan latihan, melakukan monolog. Kerana ini adalah fasa terakhir bagi anda. Pada kali ini kita dah bersedia dari segi sudut mental dan emosi. Kerana apa? Segi fizikalnya kita dah faham, sudah dari segi matlamat watak telah faham dan bagaimana kita nak melaksanakannya. Kita sekarang akan berlaku, kita berada di tempat dan di situasi yang sebenar. Anda kena merasakan anda benar-benar telah bersedia berada pada situasi tersebut. Dan anda telah tahu dan merancang watak anda. Ya, anda jadi Amy, anda jadi Rasul, anda jadi Rokiah, anda jadi Grace dan sebagainya. Jadi anda telah sedia. Sekarang kita nak memulakan, saya bagikan tips yang paling mudah sekali. Yang pertama, kita perlu tahu apakah peristiwa yang berlaku sebelum kejadian yang kita nak aksikan ini. Apakah peristiwa yang berlaku sebelum kejadian yang kita nak aksikan ini. Yang kedua, kita perlu tegaskan ataupun establish dia punya location, tempat berlakunya peristiwa itu. Suasana dia bagaimana, ini waktu dia bila, dan keadaan persekitaran dia bagaimana. Kita mesti tegaskan sebelum masuk. Yang ketiga, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru untuk menghabiskan skrip anda. Ambil waktu yang tenang. Perlu diingat, setiap pergerakan ada matlamatnya. Setiap pengucapan ada matlamatnya untuk anda beraksi. Saya bagi satu contoh. Watak Encik Rasul. Anda telah meletakkan Rasul ataupun Rusilah ke, anda boleh lelaki atau boleh perempuan, ya, telah menetapkan watak tersebut mempunyai personaliti yang tenang dan bercakap tidak terburu-buru, dan dia adalah seorang yang penyabar dan bila bercakap adalah bercakap yang meyakinkan. Okey. Kejadian ini berlaku di katakan tempat kedai makan, tempat temuan komuniti kampung, biasanya kedai makan ataupun warung. Menyebabkan pada waktu itu ada berlaku sedikit pertengkaran antara, bukan pertengkaran yang ni, orang kampung yang berada di kedai itu mencerca Rasul dan marah-marah pada Rasul. Itu peristiwa sebelum. Tempat kedai makan, waktu petang, mencerca Rasul. Kerana Rasul dikatakan membela Hanafi. Ataupun Rusila membela Hanafi dan ataupun sebaliknya lah. Bagaimana kita nak lakukan? Rasul hendak bercakap, nak memulakan aksi. Pertama, kita kena tunjukkan bagaimana keadaan yang tegang ketika itu. Kita mulakan dengan Rasul. Peristiwa sebelum, Rasul dimarah. Anda tak tunjuk yang Rasul dia dimarah. Anda terus memulakan dengan Rasul diam. Dan bergerak, memandang setiap orang itu apabila mereka diam. Memandang satu. Kemudian dia datang ke arah orang mereka. Kerana mereka telah merunyukkan satu, ini props, menunjukkan satu kertas. Ini sebagai punca. Ini sebagai nak terangkan keadaan sebelum ini. Dia tengok, dia buka. Ambil waktu. Tak perlu anda terus kepada dialog. Ini adalah matlamat anda. Matlamat anda yang mula-mula sekali adalah bagaimana bertemu dengan pada waktu kejadian itu, peristiwa itu. Anda tengok wajah tu.
Kemudian anda ambil elok-elok, tepuk-tepuk dan tunjukkan kepada dekat. Datang dekat berkawan. Kalian mau jatuhkan orang tua ni. Kalian anggap dia tak memberi pimpinan yang cekap dia. Sebab kalian tuduh dia pilih kasih. Kalian kata dia tidak menghargai orang muda. Datang dekat. Jatuhkanlah dia. Jatuhkanlah dia. Kalau itu yang kalian mahukan. Teruskan. Dia orang politik. Dia boleh buat kesalahan. Itu satu contoh. Itu katakan bahawa Rasul adalah seorang yang tenang untuk menghadapi keadaan. Kalau dalam bracket dekat situ mengatakan kata arahan itu, dia bercakap dengan kuat. Anda boleh mengubahkan ikut pada suasana. Kita ambil keadaan yang sama juga. Tetapi Rasul kali ini adalah orang yang ranking. Yang panas baran. Bagaimana untuk menghadapinya. Walaupun panas baran bagaimanapun, dia tengok sifat dia tu, kedudukan dia sebagai apa. Mungkin dia sebagai ketua kampung kat situ. Ataupun orang yang disegani. Datang, lebih agresif, datang jumpa. Dia lepas kena marah. Kalian nak jatuhkan orang tua ni? Ni kalian anggap dia ni tak beri pimpinan yang cekap. Kalian tuduh dia pilih kasih. Kalian kata dia tidak menghargai golongan muda. Jatuhkanlah. Nak jatuh tu. Itu antara beberapa keadaan. Ada momen-momen yang anda perlu tentukan untuk merubahkan aksi. Setiap perkataan itu, setiap tindakan anda ada berlaku perubahan aksi. Anda senyum, kemudian anda marah. Bagaimana anda lakukan? Anda buat satu percubaan dulu yang kita cipta, membuat satu diagram. Kenapa kita muka marah, kenapa kita muka surprise dan sebagainya. Itu satu contoh. Dan yang kedua, kita lihat bagaimana pula contoh Rokiah pula. Sama-sama kita saksikan. Okey. Untuk contoh kedua, kita mengambil ronggeng Rokiah. Tengok, kita ambil ronggeng Rokiah. Berbeza dengan watak Rasul tadi berlaku di kedai makan waktu petang. Kerana tempat makan adalah merupakan satu tempat komuniti, pertemuan komuniti orang kampung. Sekarang berlaku di karaoke, katakan. Tempat di karaoke. Boyfriend dia membawa Rokiah ke karaoke. Karaoke. Dan dekat situ berlaku, kerana biasalah, kerana itu mungkinnya boyfriend dia memujuk dia sesuatu kerana membayar jasa nak ingin belanja kepada Rokiah, kerana senang dengan layanan Rokiah, kemungkinan. Dan itu peristiwa sebelum, dia dalam di karaoke, mana di keadaan ini berlaku di karaoke. Pada waktu itu, katakan anda nak memulakan bagaimana. Tadi kalau katakan Hanafi, dia dimarah terlebih dahulu. Tapi kali ini, kita cuba pula. Katakan Rokiah sedang selepas menyanyi. Dia menyanyilah, ada karaoke. Dia mic. Ini props. Saya pada latar belakang. Anda tak payahlah perlu ikut pada saya ni. Pada ada latar belakang tertentu. Tapi kalau ada kemudahan yang ada pada anda boleh buat. Tak masalah semuanya. Dia menyanyilah lagu, sekian-sekian lagu apa-apa, lagu I Will Survive ke, lagu habis lagu. Dan dia letakkan mic
tutup, termenung dan merenung sedikit kepada boyfriend dia, siapa Tengku Mahalil ke apa Tengku apa sebenarnya. Dan ke arah itu perlahan jalan memandang. Tak meminta bahawa membawa Rokiah keluar. Baik, cakap apa dia? Perlahan saja. Bawa saya keluar dari tempat celaka ni. Kalau saya dapat satu hos getah panjang, saya nak sembur tempat. Biar runtuh seluruh bumbung dinding. Dan orang ketawa. Saya ketawa. Orang suka, saya suka. Okay. Boleh pause dekat situ, bertanya. Nak jadi apa Tengku? Itu satu, Satu. Katakan kedua, Dia menyanyi pla 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 pla. Itu satu wataknya, dia tidak membawa keadaan kecoh kerana tempat itu dianggap tempat awam. Sekarang ni tempat ni kosong. Dah tutup apa semua kan. Dia tinggal berdua dengan Tengku. Dan Tengku ni orang kaya lah apa semua kan. Ya lah menyanyi. Tengku. Bawa saya keluar dari tempat celaka ni. Kalau saya ada hos panjang, saya akan sembur. Orang akan lihat saya. Orang ketawa, saya ketawa. Dia. Dia menangis. Dah lama-lama dia ketawa. Dia tukar menangis. Apa nak jadi Tengku? Tak sampai bila saya begini? Itu antara contoh-contoh yang kita boleh lakukan. Mudah saja pada anda semua. Saya percaya anda boleh lakukan. Dan ingat, 3 perkara. Yang pertama, apakah adegan yang sebelum itu? Peristiwa yang sebelum itu berlaku yang menyebabkan anda melakukan tindakan begitu. Yang kedua, establish tempat, lokasi dan suasana apa semua. Ini anda menggunakan pengalaman anda, iaitu mental dan emosi anda. Environment dah tahu, masa tahu, keadaan bagaimana kita tahu. Dan yang ketiga, jangan terburu-buru. Ada setiap perkataan anda itu ada pause, ada berhenti dan ketikanya untuk anda menerima atau mengubah emosi anda. Ingat 3 perkara. Selain daripada itu, anda jangan lupa juga menghantar rakaman video yang anda siap melakukan itu bersama dengan checklist itu. Checklist yang kita telah bincangkan pada minggu lepas. Dan kita berjumpa lagi. Selamat petang. Assalamualaikum dan selamat berbuka puasa. Bye.